Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Dimas Studio. Kali ini kita akan menceritakan lagi 5 tempat sejarah seram di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Bahagian yang kedua. Rumah Agam Agnes kini dia terletak dekat area Jalan Istana, Sandakan, Sabah. So rumah ni dia pernah menjadi rumah kepada Agnes Newton Kay, iaitu seorang penulis yang terkenal dekat Amerika Syarikat dululah. So rumah ni pun dulu pernah terbiar, lepas tu dan hampir musnah. Aku dengar cerita rumah ni dia macam jadi macam orang boleh pergi melawat semua tu, macam museum kot tu aku. Pada Perang Dunia Kedua, Agnes dengan family dia balik ke Amerika Syarikat. Yelah, nak mengelak daripada perang ni kan. Lepas tu bila dah perang tu habis semua, mereka balik ke rumah yang mereka tinggal tu. Tapi malang dia, rumah ni macam hampir musnah teruk lah, sebab akibat dari peperangan yang berlaku tu. So sepanjang Agnes ni duduk kat rumah Agam ni, dia pernah diganggu dan pernah tersempak dengan seorang wanita tinggi, tinggi lampai, tinggi tak mana tu aku tak pasti lah, tapi tinggi, macam ucapkan selamat tinggal kat laki dia. Lepas tu dia kacau anak mereka, dia macam dia angkat anak mereka turun kat bahagian bawah. Lepas tu dia keluar pada rumah tu, pergi area belakang rumah mereka. Bukan Agnes saja yang pernah kena ganggu lah, ada juga penghuni lain yang duduk kat rumah ni dalam around 12 tahun. Ada satu kawasan dalam rumah mereka tu, ada satu bilik yang mereka jarang masuk. Tiba-tiba bilik tu macam pintu dia terbuka dengan tertutup berulang banyak kali. Kemudian dia dengar juga macam tapak kaki orang berjalan pergi, makin lama makin dekat dengan dia. Dia tengah baring atas katil. Kemudian dia macam takut lah nak tengok aku ada apa-apa kan. So dia pejam mata. So makin lama makin dekat bunyi tu. Lepas tu dalam seminit 2 minit bunyi tu hilang. So budak penghuni ni dia macam buka mata nak tengok apa benda kat keliling dia. Bila dia buka je mata, dia nampak ada satu lembaga yang berdiri betul-betul depan katil dia. So akibat tu dia pun pingsan. Dikisahkan ada satu hotel yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah, dan hotel tersebut berhampiran dengan satu pawagam lama yang berada di kawasan itu pada waktu ketika dahulu. Menurut seorang penginap yang telah menginap di hotel ini, kalau sekarang hotel ni nama dia Hotel, tapi dulu hotel tu nama lain. So makna kata tapak dia masih lagi tapak hotel yang sama, cuma nama yang berbeza. Dan menurut cerita dia, dia pernah menginap di hotel ini bersama dengan kawan dia. Dia kata pada malam-malam berikutnya, dia duduk di hotel tu dengan kawan dia, mereka sering terjaga tau. Maksudnya terbangun dengan sendiri. Maksudnya tidur ni tak lena lah. Jadi mereka bangun dalam keadaan diri mereka tu mamai. Dan yang seramnya, mereka nampak ada kelibat wanita memakai baju ceongsam betul-betul berdiri depan dekat tandas di dalam bilik mereka. Dan ada sesuatu yang tidur di tengah-tengah di antara mereka. Lepas tu mereka rasa macam ada orang seakan-akan menulis di belakang badan mereka menggunakan jari. Dan jari yang menulis di belakang badan mereka tu terasa panas sangat. Dan salah seorang kawan mereka ni
rasa seperti tulisan tersebut kan macam tulisan Cina. Gua Madai ni dia terletak dekat kawasan hutan simpan Madai Banturung. Dia lebih kurang dalam 3 km lah dari bandar Pekan Kunak. Lokasi ni dia terkenal dengan cari sarang burung. Cari sarang burung tu yang diwarisi oleh masyarakat Indahan sejak beratus tahun dululah. Nak dijadikan cerita, penjaga keselamatan dekat gua ni dia pernah terserempak dengan kambing yang berlari masuk ke gua tu sebelum hilang tanpa jejak. Yang jadi misteri dan pelik tu dalam hutan. Lepas tu area kat situ tak ada pun orang jual bela kambing. Lepas tu masuk dalam gua, hilang. Kambing tu buat apa dalam gua? Dah macam kisah Almat Albab yang punya. Macam tu. Kalau nasib baik, kita boleh tersempak dengan makhluk yang menyerupai perempuan berrambut panjang. Dia pakaian dia serba hitam. Selalu dia pun nampak dekat area batu lah. Dia duduk kat situ, kat area batu tu. Tapi bila kita nampak tu, contoh kita nampak tu, kita bila pusing ke lain, bila kita pusing balik ke arah dia, tak ada. Penduduk kat sana percaya yang makhluk yang menyerupai perempuan berpakaian hitam tu macam penunggu gua tu lah. Dan juga orang kata penunggu ataupun penjaga burung layang-layang tu. Dalam gua ni, dia ada wujud 2 bongkah batu yang besar. Menyerupai dia macam kerusi dan meja. Sebab ada benda-benda macam tu kan, yang boleh menguatkan lagi kehadiran makhluk-makhluk gaib yang buat macam batu tu macam perabot mereka lah, macam rumah mereka. Jalan Keningau ke Kimanis, jaraknya sekitar 53 km dan mengambil masa lebih kurang 1 jam perjalanan untuk sampai ke simpang Kimanis. Jalan raya ni juga dulu merupakan laluan untuk mengangkut kayu balak oleh syarikat-syarikat pembalakan di area sana. Menurut orang-orang tempatan di sana, ada satu kisah misteri di Jalan Keningau ini. Maksudnya daripada Jalan Keningau ke Kimanis ni, satu hala ni ada satu kisah misterinya di mana terdapat satu bukit di kilometer 11 dinamakan Bukit Ajaib. Katanya jika mereka drive kereta dekat jalan tersebut dan bila mereka posisikan gear tu dalam keadaan gear neutral ataupun gear free, sepatutnya kereta tersebut dia akan meluncur turun menuruni bukit tersebut. Tetapi yang misterinya seolah-olah macam ditarik sesuatu. Mungkin kawasan tu mengikut faktor sains, dia ada satu tarikan graviti yang sangat tinggi menyebabkan kereta boleh nak turun jadi patah balik ke belakang dalam keadaan naik bukit. Kalau nak kata pasal makhluk gaib, mungkin juga. Selamat malam, bos. Selamat malam. Buat apa di atas? Ini yang warna kuning. Dia yang ketua. Iya. Sepertinya Bas tadi tuh, coba ceritakan pasal Bas. Sebab saya melihat kamu di kawasan Bas tadi yang kemalangan di bawah tuh. Ada masalah apa dengan Bas tuh? Coba cerita sedikit. Saya nampak macam kamu pegang Bas tuh. Kasih goyang begini ya belakang dia. Dari belakang. Dan disebabkan terdapatnya tarikan yang membuatkan satu benda yang bergerak ke atas bukit tu dengan sendirinya, dia boleh patah balik. Sepatutnya dia turun, dia naik ke belakang balik. Dan secara logiknya jika benda tu bulat di situ, benda tu sepatutnya akan bergolek ke bawah lah. Tapi itulah kuasa Allah Ta'ala, benda yang mustahil dia akan jadi tak mustahil. So, Kampung Tan Dua ni dia terletak kira-kira 120 km dari Bandar Lahad Datu. Kampung ni dah wujud sejak 50 tahun yang dulu.
Kampung ni merupakan antara lokasi sarang pengganas yang dijadikan sebagai pusat serenti mereka. Macam RNR tu lah. Kampung Tan Duo ni dulu ada 20 family macam tu ke. Tapi sekarang Kampung Tan Duo tu dah dijadikan kem tentera yang dikenali sebagai Pos Kampung Tan Duo di kawasan Seliaan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ataupun orang panggil ESKOM. Beberapa penduduk yang berhampiran mendakwa terlihat ni pengalaman mereka lah, pengalaman misteri ataupun aneh yang mereka pernah nampak ataupun rasa sendiri dekat kampung ni lah. So bila mereka lalu jalan nak ke Pekan Lahad Datu tu, mereka nampak ada macam kelibat aneh yang ada dekat kiri kanan jalan yang nak ke Pekan Lahad Datu tu. Kawasan-kawasan tu memang kawasan keras kot. So ada seorang ni, okay, dia dalam 30-an, dia pernah jumpa dengan lembaga macam manusia. Apabila dia lalu dekat kawasan Felda, okay, dia nampak waktu tu dalam keadaan hujan yang renyai lah. So dia drive kat jalan tu dan hampir dia nak langgar lembaga tu. Tapi dia sempat mengelak lah, kiri kanan. Bila dah lepas benda tu, dia nampak lembaga tu hilang lah. Lepas tu, yelah, bila kadang-kadang ada manusia ni, kadang-kadang dia berani lain macam ke. Dia berhenti, dia pergi tengok, dia turun pada kereta tu, dia pergi tengok kawasan tu kan. So dia nak tahu dia langgar apa. Dia nak langgar apa tadi, dia nampak macam orang. So dia pergi tengok lah. Bila dah tengok tak ada apa kan, tapi dia nampak orang. Tapi dia keluar, dia tak nampak apa, perasaan seram tu mai lah. So bila dah macam tu, dia masuk balik dan drive terus hilang begitu lah. Tu dia pergi macam biasa. Jadi itu saja untuk cerita kita pada kali ini. 5 tempat saja seram di negeri Sabah, bahagian yang kedua. Sekiranya kalau ada apa-apa benda yang apa boleh kongsikan mengenai cerita seram di Sabah, mungkin ada cerita-cerita daripada part 1 hingga part kedua ni, mampu duk mengharapkan cerita tersebut masuk tapi tak masuk. So apa boleh kongsikan dekat bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Bimana Studio, tekan button loceng. Sekiranya kalau ada video baru Bimana Studio keluarkan, mampu boleh notice video tersebut. Jangan lupa juga untuk follow Facebook, Instagram dan juga TikTok Bimana Studio. Sehingga kita berjumpa lagi di next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.